Malaysia dihina kerana pemimpin korup. Tahniah kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC di atas kejayaan membangunkan sistem penyelesaian aduan dan pengendalian siasatan SPAPS untuk membolehkan orang awam menyalurkan aduan terhadap pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan secara dalam talian. SPAPS mengambil alih pengurusan aduan secara manual bagi pengendalian aduan dan siasatan. Ia boleh diakses melalui pautan https://spaps.eaic.gov.my. Pengerusi EAIC Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan pada Majlis Pelancaran SPAPS berkata, EAIC harus memastikan sistem penyampaiannya lebih berkesan dengan mengambil kira kebanyakan urusan kini dilakukan secara dalam talian dan seiring pembudayaan masyarakat celik teknologi, lapor bernama. Kata Muhammad Siddiq, sistem tersebut membolehkan pegawai siasatan EAIC mengendalikan aduan dengan efektif kerana dokumen berkaitan yang diperlukan dapat diakses dengan lebih mudah tanpa bergantung kepada fail fizikal. Bagaimanapun, menurut Muhammad Siddiq, EAIC masih terus menerima aduan melalui saluran lain, antaranya email, surat rasmi, surat layang atau hadir sendiri ke pejabat EAIC. Sesawang EAIC pula memaparkan setakat 30 April lepas, 9 kertas siasatan dibuka terhadap Polis Diraja Malaysia PDRM serta 1 kertas siasatan masing-masing terhadap Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Menurut sesawang tersebut, 82% kertas siasatan masih dalam tindakan manakala 18% kes telah diselesaikan dalam tempoh sama. Untuk rekod, selain PDRM, EAIC menyelia 20 jabatan lain antaranya Jabatan Imigresen, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perikanan serta pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Muhammad Siddiq juga menjelaskan mengenai Pelan Strategi EAIC sebagai kesinambungan Pelan Strategi EAIC 2017 hingga 2022 yang menggariskan 4 teras dan 17 strategi. Antaranya pemekasaan penyampaian perkhidmatan, memantapkan dasar dan perundangan yang efektif serta memperkukuh keupayaan dan tadbir urus EAIC bagi mencapai kecemerlangan holistik. Pelan ini turut mengambil kira dasar semasa kerajaan, komitmen tinggi dan cabaran semasa yang dihadapi bagi memastikan EAIC kekal relevan sebagai badan pengawasan integriti agensi penguatkuasaan seliaan, tegasnya. Sekejap, kita sedang bercakap tentang komitmen untuk melaksanakan integriti. Kita mahu setiap rakyat Malaysia sedar tentang perlunya integriti itu dipertahankan. Kita mohon supaya rakyat Malaysia melaporkan apa juga penyalahgunaan kuasa dalam apa bentuk pun. Justru hari ini sebagai media suara rakyat Malaysia, Jom Channel menegaskan bahawa Muhammad Siddiq tidak layak berada di atas kerusi tertinggi EAIC kerana beliau sendiri diragui integritinya. Pada 7 Jun 2022, beberapa media melaporkan Muhammad Siddiq mengaku beliau menerima bayaran RM30,000 sebulan pada 1 Julai 2010 hingga 23 Jun 2012 sebagai ahli lembaga penasihat One Malaysia Development Berhad, 1MDB, atas lantikan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tanpa melakukan apa-apa pekerjaan. Maknanya makan gaji buta. Ketika itu beliau adalah Ketua Setiausaha Negara KSN yang sering bercakap tentang integriti. Susulan pengakuan itu, pelbagai pihak melahirkan rasa terkejut dengan pengakuan Siddiq. Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zuki Ali pada 11 Jun 2022 dilaporkan berkata pihaknya sedia memberi kerjasama bagi membantu siasatan kes membabitkan Muhammad Siddiq itu. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa yang diperlukan oleh pihak berkaitan, kita akan tengok nanti, kata Muhammad Zuki di Petik Media. Pada 14 Jun 2022 pula, Majlis Presiden Pakatan Harapan menyatakan rasa risau serta marah apabila meneliti berita berkenaan. Ini menimbulkan pelbagai tanda tanya kerana pada ketika beliau menerima bayaran-bayaran berkaitan 1MDB ini, beliau masih memegang jawatan Ketua Setiausaha Negara. Kata Majlis Presiden Pakatan Harapan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika ini Perdana Menteri ke-10. Hari ini Muhammad Siddiq yang dilantik sebagai pengerusi EAIC berkuat kuasa 1 Julai 2020 oleh Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin masih kekal dalam jawatannya seolah-olah tiada apa yang mencemarkan integriti telah berlaku. Kebiadaban pelawak luar negara yang menghina negara ini dan mengguris luka di hati kita wajar dikecam. Namun, luka sebenar yang dideritai oleh rakyat Malaysia bukan datang daripada pelawak luar negara, tetapi adalah akibat perbuatan rakyat Malaysia sendiri yang korup sehingga negara ini ditinggalkan oleh jirannya, Singapura, daripada segi kemajuan ekonomi dan integriti.
Ini dipamerkan sendiri secara tidak langsung oleh semua ahli Parlimen Perikatan Nasional yang enggan hadir ketika laporan Ketua Audit Negara LKAN 2021 Siri 2 dibahaskan. LKAN 2021 antaranya mendedahkan berlaku 2 kes pembaziran bernilai RM825.98 juta melibatkan pengurusan wabak COVID-19 dan pembangunan Putrajaya. Setakat ini, carian Jom Channel gagal menemukan ulasan Muhammad Siddiq selaku pengerusi EAIC ketika laporan tersebut dikeluarkan. Pepatah Melayu menyebut, jangan jadi ketam yang menyuruh anak berjalan betul. Integriti dan keadilan berjalan seiring, mesti dilakukan dan dilihat boleh dilakukan. Bola di kaki kalian, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani.